fikir macam ni. Kita dekat dunia ni, macam mana kita boleh rasa selamat dan selesa sedangkan kita sentiasa diintai-intai, kan? Diintai-intai, tinggal di ambush oleh neraka yang sifatnya jahim. Kan? Macam Kak Syida, katalah Kak Syida sebab dah kahwin, tak apa. Ni, siapa yang belum kahwin? Syafiq ni. Apa perasaan anda kalau anda dapat tahu bahawa hidup anda sedang diintai oleh ada stalker yang sedang intai dekat rumah? Kita kat rumah ada orang dekat luar tu yang sedang intai-intai kita. Apa kita rasa? Wah, ada stalker yang sedang ngintai-ngintai. Dan bayangkan ini neraka yang sedang mengintai, yang sedang nak ambush ahli neraka tu. Kita tak tahu kita ahli syurga ke ahli neraka. Tapi kalau yang sedang diintai tu kita, kan. Lepas tu cuba bacakan ayat 31 tu. Cuba bacakan ayat 31. Macam mana bunyi dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsummal jahim salluh. Okey. Bayangkan jahim yang selama ni mengintai-ngintai kita di dunia dan rupanya kita tergolong dalam kalangan itu, dalam kalangan ahli neraka, wa'iyyazubillah. Lalu sekarang kita dicampak untuk bertemu di kandang jahim tu. Dia akan terus, dia tak tunggu dah. Dia bukan sekadar mengintai dah tu. Dia tak tunggu untuk menerkam. Nah tu, summal jahim sallu. Kemudian mereka akan dicampakkan, dilontarkan ke dalam jahim yang selama ini jahim menunggu masa, mengintai-ngintai untuk menerkam. Dan kita pernah tengok jadi pada orang yang terjatuh dekat kandang harimau, kan? Dia konon-konon tah dia stres ke apa, dia masuk dalam compound kandang harimau tu. Apa jadi pada dia? Koyak. Dan sekarang jahim yang selama ini menunggu-nunggu masa, kan? Menunggu-nunggu masa orang-orang yang melampau, Allah beri peluang berjumpa dengan puak-puak pelampau ni. Puak-puak Bani Israel, kan? Puak-puak yang, kan? So, kita jumpa sebentar lagi, baru sampai nak masuk lift. Ustaz, tak apa Ustaz.
Lambat pula PC ni. Okey. So, kita terus pergi ke ayat 31. 31 surah Haqqah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, surah Haqqah, surah yang ke-69, ayat yang ke-31. Share screen, advance, portion of the screen, yes. So, ayat 31, kita nak lihat. Ceng. 31. Summal jahima sallu, kemudian mereka dicampakkan ke neraka. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Lalu mereka dia dibelit oleh rantai yang panjangnya 70 hasta. Zar'uha sab'una zira'an fasluku. Silsilah tu rantai yang bersambung-sambung. Dan rantai itu membelit dan panjang rantai itu 70 hasta. Ada banyak persoalan yang boleh timbul daripada ayat ini, daripada pernyataan ini kan. Summa, kemudian masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Antaranya ialah kenapa perlu dirantai? Sebab diorang ni dah tentu masuk neraka, diorang nak lari ke mana? Kan? Kenapa perlu dirantai? Kenapa perlu ada babak dirantai tu? Kalau dah masuk neraka, boleh lari ke mana-mana? Tak boleh. Sama juga macam masuk penjara. Kenapa ada banduan-banduan tu dirantai? Sedangkan diorang dalam penjara. Kenapa perlu dirantai lagi? Dan ada juga banduan yang dia masuk penjara. Sebelum masuk penjara tu dirantai, digari. Tapi bila dah dalam sel, dibuka dah gari tu. Lepas tu, kenapa perlu mention 70 hasta? 70 hasta tu kenapa perlu di-mention? Dan ya betul. Mungkin ada betulnya sebab ahli neraka sentiasa cuba nak keluar. Ayat yang lazim kita baca dalam surah Sajdah. Dalam surah Sajdah, nanti kita akan lalui surah Sajdah ni dengan lebih dalam. Fadhuku bima nasitum innama yu'minu, bukan tatajafa fala ta'lam. Ni ayatnya ialah kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka. Aradu ni baru wish. Baru perbuatan hati. Bukan tindakan. Dia baru nak. Kan kalau tanya anak saya, kenapa pakai baju tu? Sebab nak. Nak ni bukan tindakan. Nak ni baru terdetik mungkin nak keluar. Belum bertindak lagi. Pun sudah wa'idu fiha. Sudah ditarik masuk ke dalam. Itu realiti dalam neraka. Dia bukannya merancang nak keluar, lepas tu ada tindakan mengorek-ngorek dinding neraka supaya boleh keluar.
Tak. Baru terasa nak keluar, dah diheret masuk balik ke dalam. Baru berniat nak keluar. Kembali kepada soalan asal, kenapa rantai? Kenapa 70? Rasa despair sebab no way out. Boleh jadi. Boleh jadi. Kita juga memikirkan kenapa dirantai. Sebab mereka di dunia menjadi pemimpin yang membelenggu dan merantai, menzalimi rakyat dia, menzalimi orang lain, membelenggu dan merantai. Lalu Allah azab mereka dengan rantai juga. Yes, balasan setimpal. Balasan setimpal. Kan dalam surah mana lagi? Surah Hijr. Surah Hijr. Mereka memalu banduan-banduan tu. Banduan pula. Hamba-hamba tu kan mereka palu. Surah Fajr. Surah Fajr. Surah Fajr kan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ni Allah akan pour ke atas mereka, akan palu ke atas mereka paluan azab. Kerana mereka biasa memalu hamba-hamba yang dijadikan pekerja untuk membina apa? Piramid, membina bangunan-bangunan. Dan jangan sangka ini hanya terjadi pada kaum Ad, kaum Samud dan Firaun. Itu contoh. Kalau tuan-puan tengok dokumentari tentang human slave, Perancis buat dengan pada Morocco, Perancis buat pada Nigeria, Dubai, realiti pekerja-pekerja di Dubai jadi human slave zaman moden ni. Pekerja-pekerja di Malaysia yang jadi human slave, bayar dahlah gaji sikit, kemudian tak ada insurans, tak ada sokso dan sebagainya sebab orang asing. Satu bilik disumbatkan 10 orang, kadang sampai 30 orang, pandai-pandai korang lah. Tengok kehidupan taxi driver dekat New York. Punya mahal harga hartanah dekat situ. Diorang tak mampu nak sewa. Tak mampu nak sewa bilik. Sewa bilik pun tong-tong 2 orang, 3 orang. Dan bilik tu hanya sesuai untuk, hanya boleh letak tilam dia untuk tidur. Kecil, sempit. So dia akan kerja 24 jam. Daripada 24 jam tu, shift bahagi 3. Kalau 3 orang sewa bilik tu, shift bahagi 3. Kalau yang A dan B tengah drive, yang C boleh tidur. Kalau yang C bangun, A pula tidur. A bangun, B pula tidur. Ganti-ganti. Realiti hidup dibelenggu. Dan silsilah tu rantai. Silsilah tu rantai. Perkataan fasluku tu yang menggusarkan. Menggusarkan. Sebab dia bukan sekadar bermaksud belit. Dia bukan sekadar bermaksud belit. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris dimaksud insert. Insert. Insert apa? Disula. Disula. Kan, masukkan daripada belakang, keluar daripada mulut.
So, tu maksud berlitan. Dan kenapa perlu letak nombor 70? Sebenarnya ayat tu sudah boleh difahami, memadai dalam bentuk summa fi silsilatin zira'an fasluku. Ataupun summa fi silsilatin zar'uha fasluku. Tak perlu sab'una zira'an. Tapi kenapa Allah perlu mention nombor 70? So, bila sebut 70, kita boleh bayangkan sangat banyak benda. Antara lain, mungkin panjang dia. Mungkin tempoh dekat situ. Mungkin gandaan. Kan berapa lama jenayah yang dia buat untuk memperhambakan manusia. Kalau setiap saat Allah kira sebagai satu jenayah dan dia buat kesalahan tu sepanjang hidup orang sampai akhirnya dia mati. Kan? Sebab tu nak jadi apa? Nak jadi orang yang berkuasa, nak jadi owner syarikat, dia perlu buat kira-kira yang sangat munasabah berkaitan dengan orang bawahan dia. Berkaitan dengan orang bawahan dia. Sebab kita hidup dekat dunia yang berkiblatkan kapitalis. Owner akan mahu keuntungan maksimum. Pekerja dibayar gaji paling minimum. Lalu bila ditegur, dia punya alasan apa? Owner lah yang tanggung risiko besar, dia kata. Alasan owner tanggung risiko besar. Kalau owner bankrupt, pekerja tu tak ada kerja. Tu alasan-alasan dia. Sedangkan Nabi Musa pernah ingatkan Firaun ketika Firaun mengungkit, kau dulu membesar di sini kan? Kau dulu makan di sini kan? Engkau dulu kami yang jaga kan? Apa Nabi Musa jawab? Ya, aku membesar di sini, aku terhutang budi dengan engkau, tapi itu bukan alasan engkau memperhambakan Bani Israel. Kesenangan, risiko yang kau tanggung, itu bukan alasan engkau nak memperhambakan orang lain. Allah beri engkau keuntungan dalam berniaga, tiap-tiap tahun untung berganda. Tapi tak pernah sekali bank memikirkan untuk meringankan bebanan hutang orang yang berhutang dengan dia. Ini sebut terus terang bank. Ada pernah sepanjang kita baca penyata keuangan suku tahun pertama, suku tahun kedua, kan? Sepanjang tahun lepas ada bank yang rugi, ada tak? Dalam Malaysia. Tak ada. Sebenarnya untung. Untung berapa? Siap boleh declare sepanjang PKP tahun 2000, 2020, 2019, 2021, sepanjang PKP itu COVID, bank masih collect keuntungan. Kalau semua orang rugi, bank masih untung. Dan apa tindakan dia untuk mengurangkan beban orang yang berhutang dengan dia? Ya, ramai orang tertindas. Malah dia boleh pula beri alasan, dah kalau tak nak ditindas, janganlah pinjam.
tak kala dunia menawarkan segala sesuatu perlu pada pinjaman. Nak belajar pun kena pinjam. Nah, tu Qardul Hasan, jangan tutup. Sebab tak cukup nak roll. Bank yang lain untung. Kan, cuba tengok. Keuntungan bank. Bank apa? Letaklah bank rakyat 2022. Dia bayar dividen 15%. Bank rakyat dividen 15%. 1.7 bilion. $1.7 bilion. Itu bank rakyat. Bank lain? $12 bilion. Dia perlu ambil 1 bilion untuk dia tapis mana-mana B40 dan dia buat apa? Viva, bukan Viva. Apa nama dia tu? Penghapusan hutang. Wave. Ada juga masa MCO, bank tawarkan pelepasan bayaran bulanan. Ya, dia tawarkan pelepasan bayaran bulanan. Tempoh ditambah. Malah tempoh yang ditambah, semakin menambah bayaran. Bank ni ID Yahudi, tuan-tuan. ID Yahudi. Kan? Naik, tengok. Untung bersih Maybank bagi tahun kewangan 2022 naik kepada 8.23 bilion. Tu bank. Dan menariknya, bank dekat Malaysia tidak terikat dengan undang-undang bawah perlembagaan. Dia ada undang-undang sendiri yang boleh dikawal selia oleh bank negara. Dia ada undang-undang asing. So, kalaupun kita saman bank, dia bukan masuk di bawah perlembagaan tu, tapi dia ada undang-undang sendiri. Akta keuangan dia. Ui, kebal. Bank ni kebal. Dahsyat. So, kita tak kata semua bank menindas. Tapi idea penindasan tu ada. Idea penindasan tu ada. Dan dia sangat mudah. Sangat mudah buat. So, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kalau satu individu perlu dibelit oleh 70 hasta, sekarang kita jangan gambarkan yang bila kita di mahsyar nanti, tubuh badan kita sekecil ini. Dah tentu 70 hasta tu diperlukan untuk menyula dan membelit tubuh badan yang besar. Sebab ahli neraka ni besar-besar. Ahli neraka ni Allah jadikan besar-besar supaya bila dibakar itu lama nak habis. Ya. Surah Insan.
salasila. Belenggu-belenggu. Yang ini setiap satu. So kalau 70 hasta, bayangkan berapa besar orang yang perlu dililit dengan 70 hasta. So Nabi pernah gambarkan kerusi penduduk neraka tu antara Madinah dengan mana dah? Besar. Kerusi je. Kerusi besar. Soal neraka tu sengaja dibesarkan supaya dengan bakaran yang intens tu lama rasai keperitan tu. Dan kenapa sampai macam tu sekali? Kan dicampak ke neraka yang mengintai-ngintai, diheret, penjenayah-penjenayah tu diheret, digari, kemudian dibelit, disula, dibuat macam panggang tu. Apa nama? Belalang panggang. Macam ni. Macam belalang panggang. Belum sarapan kan? Macam ni. Masuk lalu belakang, keluar lalu depan. Ayam golek tu. Kan masuk dari belakang, keluar dari depan, dipanggang. Menu enak dia kata. Kan rasa macam crispy macam tu. Belalang. So kenapa sampai macam tu? Ada satu benda, kesalahan besar yang dia buat ialah innahu kana. Sesungguhnya dia kana dulu waktu di dunia la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman dengan Allah Al-Azim. Tak apa, rasa macam crispy macam tu. Terima kasih Kak Liza. Tu sesungguhnya seorang manusia daripada penghuni neraka akan membesar ketika masuk dalam neraka sehingga gigi gerhamnya sebesar bukit Uhud. Tu baru gigi gerham besar macam tu. Dia akan jadi giant. So tengoklah giant tu kalau dibakar kan lama nak padam. Lama. So mereka dikenakan azab sebab tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Dan jawapan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Orang tu baik, kenapa masuk neraka? Orang tu baik, kenapa masuk neraka? Allah beritahu ini adalah syarat utama. Syarat utama untuk tidak masuk neraka ialah beriman dengan Allah. La yu'minu billahil azim. Dan kali ini Allah guna nama Al-Azim. Kenapa nama Al-Azim digunakan? Tu, cuba baca tu. Lebar telinganya 70 hasta. Kalau rantai tu 70 hasta, baru sama panjang dengan telinga je. Baru sama panjang dengan telinga. So innahu la yu'minu billahil azim. Kenapa nama Al-Azim digunakan? Kerana besarnya seksaan begitu tidak menjadikan manusia yang mendengarnya merasa Allah tu azim, agung dan besar. Kebesaran Allah itu tidak menjadikan manusia yang engkar ni mahu tunduk dan patuh. So bila Allah datangkan kisah-kisah yang dahsyat, kemudian dapat buku daripada tangan kanan dan kesannya dahsyat, kemudian bila dapat
buku daripada tangan kiri dan kesannya juga dahsyat. Maka orang-orang yang membacanya dan tak merasa kebesaran dan keagungan Tuhan, tidak beriman dengan kebesaran dan keagungan Tuhan, maka orang itu selayaknya dihukum oleh neraka yang macam ni sifatnya. Dalam jahim yang akan dipanggang dan disalai. Dan perkataan kana itu membawa nilai signifikan. Iman yang dulu, bukan sekarang, bukan dekat mahsyar, bukan iman waktu tengah tengok neraka, bukan iman waktu tengah kena soal siasat. Allah ambil kira iman yang dulu. Sebab orang kafir juga beriman di akhirat nanti. Sebab dia dah percaya. Dia dah nampak, dia dah tengok, dia dah dengar. Tapi Allah tak ambil kira iman yang sekarang. Iman waktu dekat mahsyar. Tak. Dulu. Kana. Dulu. So, rupanya hidup kita ini kaitan dengan masa tu, kaitan dengan masa sangat kuat dan penting. Kerana ada keperluan hanya pada masa itu, tidak pada masa yang lain. Kan contohnya masa subuh. Hanya dalam waktu subuh je keperluan untuk solat 2 rakaat. Lepas daripada masa tu dah terlepas lah. Dan kita tak akan dapat jumpa semula dengan masa itu pada waktu yang lain. Tak mungkin. Subuh esok hari tak sama dengan subuh yang semalam. Tak sama. Masa. Hanya dengan perkataan kana itu kita akan lebih menghargai masa. Kita akan tergerak untuk menghargai masa. Kana la yu'minu billahil azim. Kana. So kita ada masa yang pelbagai. Masa dengan suami. Kan? Masa dengan isteri. Masa dengan anak-anak. Sebab banyak dah. Karena masa-masa yang kita dah terlepas. Dah terlepas. Dan paling penting, masa yang kita gunakan untuk beriman dengan Allah. Dia tak kata beriman pada Allah. Dia guna be kan? Ba. Ba ni apa? Dengan. Ba ni bersama. La yu'minu billahil azim. Ada orang percaya tapi tak bertindak apa-apa. So, bila beriman dengan Allah ni, dia kena bersama-sama dengan apa yang Allah nak. Bukan hanya percaya, aku percaya. Tapi tidak bertindak, tidak bersama. La yu'minu billah. Kemudian, itu hubungan dengan Allah. Kemudian Allah terus letak hubungan dengan manusia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam banyak-banyak kesalahan itu, kan kalau tadi dia membelenggu manusia, dia menekan dan memperhambakan manusia, manusia yang diperhambakan itu, dia tidak tunaikan hak paling basic. Apa dia? Makanan. Makanan ni tuan-puan, hak setiap manusia. Setiap manusia berhak dapat makanan. Makanan dia. Ta'amil miskin tu makanan orang miskin. Dia punya. Hak dia. Kita kena beri. Malah ayat ni juga menakutkan. Allah tidak kata
dia tidak beri wala apa? Kalau beri apa beri? Ata yati, tidak datangkan, ataupun yuqti, dia tidak beri ala ta'amil miskin, dia tak beri makanan. Tak. Ayat ni ialah dia tidak galakkan orang lain beri makan kepada orang miskin. Dia tidak cipta suasana supaya orang lain teruja nak beri makanan pada orang miskin. Selalunya untuk kita sediakan makanan, kita perlu ada keupayaan. Perlu ada harta dan duit nak berikan. Baik, kalau kita tak ada duit, kita beri tak? Baik, kalau kita tak ada duit, apa kita nak bagi? Kan selalu orang beralasan macam tu. Ustaz, saya mana ada duit, Ustaz. Saya sendiri pun makan susah. Nak bagi apanya? Dalam pada itu pun, Allah kata, ya, engkau tak ada duit nak bagi, tapi engkau ada keupayaan untuk galakkan orang beri makan. Cuba jumpa orang yang hidup dia antara lega dan susah. Bukan orang yang senang. Antara yang lega dan susah. Kan? B40 tu bukan fakir. Ta'amul miskin ni, kedudukan dia nak dapat bahan asas makan tu pun susah. Sekarang ni cuba tanya orang yang tak mampu nak beri. Digalakkan tak? Dia ada tak encourage orang lain supaya beri makan? Kita yang tak ada duit nak bagi, kita galakkan tak? Kita dorong tak orang lain, orang-orang yang mampu? Kau apa kata kalau kau buat macam ni? Kau boleh bantu orang susah. Galakkan, beri galakkan. Support. Beri idea. Beri tenaga. Kan dalam grup JAA. Semalam saya terjumpa gabungan Ahsan. Kita ada Ahsanu Amalah, kita ada Ahsanu Takwim, dan kita ada Ahsanu Amalah, Ahsanul Amal, kemudian Ahsanu Takwim, dan kita ada apa lagi satu Ahsan tu? Ada 3. Semua tentang Ahsan. Allah sebut kan? Itulah kumpulan JAA ni. Kita tong-tong. Kita tong-tong. Jom, seorang RM10, jom. Minggu ni kita nak bantu siapa? Jom. Galakkan. Mencipta suasana. Dalam keluarga kita mungkin. Jom, siapa nak bantu? Jom, RM10 pun jadilah. Jom, RM5 ke? Bolehlah sikit-sikit. Nak bagi bantu ni. Dia tidak galakkan. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Tak, bukan ahsanul khuluq. Lain. Dia Ahsanul Qasas. Ahsanul Qasas. Pun dia juga kejap. Dia ada lain lah. Saya terbaca lain pula. Ahsan. Wa ahsanu ahsan. Ahsanu qawlan. Dia ada ahsanu amala, ahsanu taqwim, ahsanu qawlan. So amal yang terbaik bagi manusia yang terbaik ialah perkataan yang terbaik.
Amal yang terbaik bagi manusia yang terbaik ialah perkataan yang terbaik. Dan perkataan yang terbaik ialah mengajak orang untuk jadi baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berilah galakkan untuk bantu orang miskin. Bantu orang miskin. Dan al-miskin. Ada alif lam kan? Ada alif lam? Ini bukan random orang miskin. Dia kenal orang miskin tu. Dan dia tak nak bantu pun. Dia tak nak galakkan pun. Dan kalau perhati tuan-puan, ini sudah sampai ayat ke-34. Kalau kita baca daripada atas, weightage hukuman dan azab kepada kaum terdahulu. Dan ini antara kesalahan dia, berapa berat benda ni. Berapa berat benda ni. Dan dengan ayat 34 ini, kita sebenarnya boleh lari, boleh keluar daripada masyarakat yang selfish. Kita boleh keluar. Kita boleh keluar, boleh lari daripada masyarakat yang sekarang ni semakin pentingkan diri. So, tindakan menggalakkan ni, apa tindakan yang kita boleh buat dalam ruang lingkup menggalakkan? Apa tindakan yang kita boleh buat? Apa bentuk tindakan? Kita iklankan. Kita beri idea, cara nak tolong. Apa lagi? Kita pujuk. Boleh share. Kan kita share. Posting mohon bantuan. Kita share. Kan kita pujuk, kita rayu. Kita beri berita-berita indah. Kalau kau bantu, kau tolong, Allah sayang. Kan yang banyaknya kita jumpa apa? Cerita-cerita healing. Semuanya tentang diri. Tentang aku terluka, aku perlu heal diri aku. Itu pun nak bagi tahu orang lain. Kalau ayat 33, Allah beri general. Beriman dengan Allah. Itu kan general, luas. 34 sangat spesifik. Tidak galakkan makanan orang miskin. Rupanya orang miskin ini hidupnya terbelenggu. Dia, suatu Allah sebut, Nabi sebut, sungguh kefakiran itu menghampiri kekufuran. Kan, kefakiran menghampiri kekufuran. Bukan dia jadi kafir, dia jadi kufur. Kufur tidak bersyukur kan? Macam mana dia nak bersyukur kalau dia punya idea berfikir ialah aku macam mana nak cari makan. Duk asyik cari makan, macam nak fikir pasal Tuhan. So kita membantu dia supaya dia tak jadi kufur. Kurangkan dia punya idea untuk cari makan. Kita galakkan orang lain bantu dia cari makan supaya dia boleh memikirkan tentang Tuhan. Memikirkan tentang Tuhan. Banyakkanlah buat video-video bantu orang.
Tapi bukan dalam bentuk untuk konten. Yes, bantu selesaikan hutang. Ya, boleh. Bantu galakkan. Bantu beri galakkan. Gitu. Dan al-miskin kat sini yang kita kenal. So, kita kena ambil tahu tentang masyarakat sekitar. Kena ambil tahu. Kena campur dengan grup WhatsApp taman. Kalau ada pengurusi, galakkan pengurusi. Dan pengurusi boleh tak buat list? Buat list sulit tentang keluarga yang kurang mampu dekat taman kita. Sulit. Jangan diwar-warkan. Tapi sulit. Sebab dia berkaitan dengan maruah. Ada orang susah yang dia tak nak minta-minta. So, tu pengurusi ataupun jiran kena ambil tahu. Jiran masing-masing. Boleh jadi rumah dia besar. Tapi pendapatan dia cukup untuk keluarga. Ya, kami pernah jumpa engineer, gaji 20,000, anak 8 orang. Semua anak tengah belajar. 20,000 habis untuk anak belajar je. So, dia fikir kehidupan tu ngam-ngam. 20,000 tu ngam-ngam. So, gaji besar, kerak dia pun besar. Kalau orang tu miskin sebab tak mahu berusaha, patutkah kita bantu juga? Entah. Kadang-kadang dia tak nak berusaha, kita rasa macam malaslah aku nak bantu. Kan? Malaslah aku nak bantu. Tapi satu sudut lain, dalam surah Insan tu, kan Allah beri galakkan kita. Kita beri bantuan tu bukan kerana dia. Bukan kerana dia nak usaha atau tak usaha. Kita beri bantuan kerana Tuhan. Kerana kita nak tengok wajah Tuhan. So, dia nak berusaha tak berusaha itu antara dia dengan Tuhan. Tugas kita, kita nak mengurangkan beban hidup dia. Itu je. Dan benda ni dilema kepada institusi agihan zakat. Kes malas ni, itu tentang sikap dia. Dan kita boleh je buat syarat tambahan untuk beri. Aku ada duit bantuan untuk engkau, tapi engkau kena buat sesuatu untuk aku. Nak tak RM50 ni? Okey, kau kena buat sesuatu. Apa dia? Rumput rumah aku ke? Ataupun toilet dekat surau? Ataupun tolong bersihkan sampah-sampah ni? Atau buang sampah? Ya, benda ni real. Sehat, segar bugar, malas, tak nak kerja. Sebab dia tahu orang akan bantu. Orang akan bantu. Tapi kita boleh minta dia buat sesuatu untuk kita sebelum kita beri. Bersyarat. Kan biasanya kalau kita bagi tu apa? Kita bank in. Kali ni bantuan bulan ni kau nak ambil, kau kena datang masjid. Kan kalau biasanya untuk sebulan 2 bulan pertama
kita beri barang bantuan makan tu, barang dapur, selain daripada duit, kan kita hantar ke rumah. Tapi bila dengar-dengar, oh rupanya dia malas, tak kerja. Okey, bagi syarat. Kalau kau perlu barang bantuan, datang masjid. Nak bantuan? Waktu tu kita carilah kerja-kerja untuk masjid. Surau. Al-miskin, Allah tak kata orang beriman yang miskin. Orang Islam yang miskin. Siapa sahaja. Dan perlu diingat, doa orang yang teraniaya, walaupun dia kafir, doa itu mustajab. Sebab tu perlu untuk bantu ni, dia bukan as simple as bantu macam tu. Dia ada perkara lain yang kita perlu susuli. Kalau tak, dia tak akan jadi satu ayat macam ni, hanya berpandukan perkataan galakkan tu. Ayat ni bukan simple. Bukan hanya, dia tak galakkan beri makan orang miskin. Tidak. Untuk execute ayat ni, besar tuan-puan. Tentang sikap orang miskin, tentang sikap orang yang membantu, tentang support system, tentang follow up, tentang bentuk al-miskin yang macam mana. Bila sebut alif lam al, kita kenal orang miskin tu. Kenapa tak sebut anak yatim? Sebab dia berkait dengan kaum Ad, Samud yang di atas. Allah highlight kesalahan mereka menindas manusia. Menindas manusia sehingga perkara paling asas untuk manusia hidup tentang makan pun kita tak boleh nak provide, tak boleh nak bagi. So, bila ada alif lam dekat situ, kita perlu mengenali. Level mengenali ni pelbagai lah. Kenal latar belakang dia. Kalau macam tadi tu, Ustaz dia malas. Tu kita kenal lah tu. So, terpulang pada kita, nak bantu ke tak? Kalau dia malas, macam mana nak cure kemalasan dia? Apa cara untuk kita settlekan kemalasan dia? Kalau suami dia malas, anak isteri dia yang kerja, kan? Beri bantuan pada isteri. Dan isteri tidak oblig untuk bantu suami. Duit isteri, duit isteri. Tak gitu? Itu. So, wala yahuddu ala ta'amin miskin. Kita boleh kupas panjang lebar tentang macam mana bentuk bantuan, sikap-sikap orang miskin, sikap masyarakat kita pula, kita punya stigma terhadap orang yang bukan Islam yang susah. Kemudian ada pula stigma mu'alaf. Bagi dia masuk Islam, dah tentu dapat bantuan. Akhirnya dia punya kerja, setiap hari pergi minta derma, minta sedekah. Hidup senang lenang. Suat atas tiket mu'alaf. Itu lain lagi. Dan atas dasar kemurahan, dulu kan kita ada apa? Yayasan amal, apa benda dah? Rumah amal. Rumah amal dekat Kedah. Bos dia boleh pergi berkelah dekat pantai, main jet ski. Dia pergunakan pula pelajar dia untuk minta derma. Itu belum masuk lagi pusat-pusat tahfiz.
yang minta derma. Ini aku cukup tak setuju. Dia iklankan pelajar dia tak cukup makan. Pelajar dia tak cukup makan, lalu perlu bantuan orang ramai. Kalau sampai tahap tu, bubarkan je sekolah tu. Kan? Kenapa perlu jeopardize nama agama? Menggambarkan orang belajar agama ni kena minta-minta sedekah macam ni. Why? Lagi satu. Sekolah tahfiz, dia ada peruntukan boleh dibantu. Problemnya, adakah sekolah itu layak dan wajar dibantu? Menepati syarat tak pendaftaran? Silibusnya bagaimana? So, nak daftar dengan pejabat agama, bahagian pendidikan, silibusnya, bangunannya, sistemnya, tanah yang dia buat tu. Berapa banyak sekolah tahfiz yang tumbuh? Dan akhirnya bila dapat hafal Quran, lepas tu dibiar. Tak ada inisiatif nak buat sambung pelajaran ke? Tak ada. Bagi dia manusia ni asal dapat hafal Quran, jadi baik dah tu. No. Hafal Quran bukan automatik jadi baik. Ya, kat kampung-kampung banyak dan tak daftar. Tak daftar. Betul. Tu dekat negara kita. Tu yang dekat Thailand. Kan? Sebab bila Allah kata yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, itu dalam surah Sajadah. Yang tu nanti apa? Waktu daurah surah Sajadah tu detailnya akan diterangkanlah. Cuma yudabbiro, tadbir, pentadbiran tu, perkataan tadbir itu maksudnya ialah Allah punya perancangan ni detail satu persatu, tahap demi tahap, pada setiap peringkat. Tu yudabbir tu. Maksud yudabbir, perancangan yang merujuk kepada detail satu persatu, tahap demi tahap. Cuba tanya sekolah tahfiz tu, apa perancangan dia? Ada silibus? Atau hanya hafal Quran? Ada ajar tentang fikah? Tentang tauhid? Tentang tafsir? Atau hanya hafal melulu? Lepas tu bulan-bulan minta mak bapak bayar duit. Lepas tu dengan alasan, mak bapak tak mampu. Janganlah terima. Tapi dia nak belajar Quran. Ajar anak sendiri. Dah tahu tak mampu, jangan susahkan orang lain. Dan akhirnya anak-anak itu tidak pun hafal Quran, tetapi jadi ejen. Minta sedekah. Wah. Ui, dahsyat tuan-tuan. Bukan kita tak galakkan beri makanan orang miskin. Tapi Allah kata, al-miskin, kenali siapa yang kita nak bantu ni. Kenali. Jika tidak, samalah. Dia malas lah Ustaz. Saya nak bantu. Dia tu sindiket lah Ustaz. Tu al-miskin tu ada alif lam tu. Dia sindiket ke, dia apa ke, kena kenali siapa yang kita nak bantu. Dia bukan bentuk randomly, dengar tu orang miskin, bantu. No, kena kenali. Itu tanggungjawab kita lah yang nak memberi. Yang nak menggalakkan ni pun sama. Kena kenal. Kena kenal.
Sebab jika tidak, kita hanya diperguna. Tuan-puan, saya ikuti ada satu Facebook Alif Ahmad. Alif Ahmad. Dia ni suka scrut orang. Dia punya istilah scrut. S-C-R-U-T. Scrut. Dia suka scrut orang. So, sekarang ni waktu tengah hangat Palestin, perang Palestin, dia scrut badan-badan NGO yang atas nama Palestin. Dan dia dedahkan berapa banyak sumbangan yang NGO ni dapat dan ke mana NGO ni salurkan sumbangan dia. Ada satu NGO ni, saya tak mau tahu apa nama NGO ni, tapi ada satu NGO ni, dia dapat sumbangan 70 juta. Separuh dari sumbangan tu untuk administration. 70 juta, separuh daripadanya untuk administration. Administration ni apa? Gaji pekerja, gaji CEO, untuk pejabat, untuk kereta. Betul ke kita sumbang tu benar sampai kepada rakyat Palestin? Wakil daripada Palestin datang sini jumpa dengan Dr. Mazhar. Dan dia bagi tahu tak sampai. Tak sampai. Al-miskin. Kita kena crucial bab benda ni. Yes, selidik. Itu fungsi alif lam tu. Hanya pada alif lam kerja kita sangat jadi sangat meticulous. Bagi je pada siapa yang penting kita kenal dan boleh sampai. Jakim baru war-warkan. Bukan nak suruh korang sedekah pada Jakim. Tapi Jakim baru buka tabung musaadah kerjasama dengan yayasan. Yayasan YWM tu. Yayasan apa benda entah. Bawah Yapim. Untuk buat tabung musaadah. Begitu. Kena kenal dan kita kena crucial. Kita nak bantu ni, betul ke ni? Wujud ke? Jelas ke? Barulah kita senang hati untuk galakkan orang. Yes, setiap sen akan dikira. Setiap sen akan dikira. Gitu. Dan lagi satu, kenapa dia tak galakkan? Kenapa dia tak galakkan? Selain daripada dia tak ada duit dan dia tak terfikir pun nak galakkan, alasan lain ialah kalau dia galakkan orang lain, katalah dia kaya dan dia beri galakkan kepada orang-orang kaya yang lain. Tapi dia tak bantu. Dia akan malu-alah. Kau cakap dia, kau pun tak tolong. Satu, bagi dia, baik aku tak payah galakkan. Kan nanti aku yang kena. Kan? Baik aku tak payah galakkan, kan nanti aku yang kena. Aku bukan dia nak membantu sangat pun, aku cuma forward je. Tapi bila orang tanya, kau dah tolong berapa banyak? Gagap nak jawab. Sebab tu ayat selepasnya Allah kaitkan dengan bantuan kaum kerabat, sahabat handai. Selama dia hidup, tindakan-tindakan dia itu
Dia buat kerana sahabat handai, kerana kata-kata dari kawan-kawan. Falaisalahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini tidak ada baginya seorang pun kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat beri nasihat dan panduan dan pertolongan. Dia sendiri tak ada jati diri tu untuk bantu. Tapi dia bantu kerana kerana cakap-cakap orang dekat keliling. Oh, ada penerangan tentang Yahudu. Yahudu kata dasarnya ialah hadada. Hadda. Maksudnya menggalakkan. So kalau kita naik kuda, kita akan kata hadda. Iya. Atau menggalakkan kuda berlari dengan laju. So kalau dengan manusia bermaksud kita menggalakkan mereka untuk buat sesuatu. Kalimah hadda digunakan untuk bawa maksud memecut tunggangan. Untuk menggalakkan kepada kebaikan. Allah beri gambaran dalam bentuk menunggang kuda dengan laju. So dia bukan saja tidak beri makanan, mereka juga tidak ajak orang lain untuk beri makanan. Dan sebelum ini ahli neraka kan disebut sebagai orang yang kaya dan ada kuasa, tetapi kekayaan dan kekuasaannya tidak menggerakkan mereka untuk menolong orang lain. Nak tolong pun susah. Dan kalaupun dia beri galakan, maka dia rasa susah kalau ada orang yang bagi. Contoh macam kita 5 orang yang buka kamera ni, kan? Katalah saya kata, jom kita bagi bantuan tu. Kan dengan harapan, nantilah bantuan lain pun perlu juga. Tapi bila tengok Kak Syida bagi, saya rasa susah nak bagi. Macam tu. So daripada saya tak nak rasa tak selesa kalau Kak Syida bagi lebih, saya bagi kurang, baik tak payah galakkan lah. Dan nanti habis pula harta aku. Macam tu. So bila orang lain sama-sama tak bagi, maka tak nampaklah yang mereka tak bagi. Sebab semua sama je. Oh, psikologinya tu pelbagai. Allah guna hadda dengan macu kuda. Ialah baik aku tak payah pacu, taklah penat sangat. Kuda aku pun dapat berehat. Tu gambarannya. Falaisalahu hahuna hamim. Dan pada hari itu tiada teman pun baginya. Cuma perkataan hamim itu menarik. Hamim selain daripada maksud kawan, kan hamim juga maksud apa nama tu? Minuman dalam neraka tu. Kan, minuman dalam neraka. So selain daripada maksud dia tiada seorang pun teman baginya pada hari ini, juga bermaksud tiada apa yang dia boleh nikmati selain daripada hamim. Kan ayat 36 pun ghislin. Tak ada makanan. So tak ada minuman, tak ada makanan. Oh, dekat dunia dulu kau gagal galakkan beri makanan pada orang. Dekat neraka tak ada pilihan makanan lain kecuali hamim dan ghislin. Begitu dahsyat tuan-puan. Sama seperti sebenarnya kita tak ada pilihan lain melainkan bila dah jam 9 kita kena berhenti sebab aku ada kelas lain. So terima kasih kerana bersama pagi ini.
Dan saya berharap agar kalau minggu depan kalau boleh buat hari Rabu tu, harap-harap tak adalah perkara yang melintang lagi pada hari Rabu. Kita terpaksa anjak ke hari Sabtu. So terima kasih Kak Syida. Terima kasih yang lain. Bersama-sama pada pagi ini kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Tu Ustaz tak sempat lah jawab soalan Kak Lina satu, Ustaz. Tak sempat dah. Tak Kenapa apa, dia Hamim? PM tepi. Yang tepi ya. Kenapa Hamim tu dalam ayat 44 surah Ar-Rahman, Hamim tu air yang menggelegak. Dalam ni Al-Haqqah ni diterjemahkan sebagai rakan rapat. Yang itu aku pun tak tahu. Sebab dia mungkin perbezaan ulama tafsir melihat. Tapi maksud dia samalah kan, Hamim satu air menggelegak dan satu lagi teman rapat. Sebab bila kita bersama dengan teman rapat, kepala kita pun jadi lain kan. Kita punya Aliran, Ustaz. Jadi aliran. Kan? So kita macam lain sikit. Kita lompat-lompat. Well, teman rapat. Ibaratnya macam air menggelegak. Banyak benda yang kita nak kongsikan. Lagi satu, idea-idea tu, bantu tak bantu tu, kita akan terikat dengan teman kita. Nak bantu tak? Tak payahlah. Okey, tak payah. Kita punya judgement tu pun mudah je. Bersama dengan teman rapat. Tapi pada hari itu, tiada siapa lagi teman-teman rapat kita yang memberi idea. Memberi cadangan. Tak ada. So 35 tu, dia kalau kita lihat dia sebagai teman rapat, kita akan boleh memahami ayat tu sebagai kita akan alone pada hari tersebut. Kita akan merasa kesunyian dan bersendiri. Tak ada siapa lagi yang boleh bantu kita dengan idea-idea tu. Tapi kalau kita maksudkan dia sebagai air yang menggelegak, dia akan lebih suit dengan ayat 36. Sebab kalau kita nak suitkan dengan ayat 34, kita boleh lihat sebagai teman rapat, sebab teman rapat itu yang akan mempengaruhi kita nak bantu ke tak, nak beriman ke tak dengan ayat sebelum. Tapi kalau nak suit dengan ayat 36, dekat atas ni minuman, ayat 35 ni minuman, dan ayat 36 tu makanan. Either or, dia akan menepati kehendak susunan tertib ayat tu. Hebat tak Allah? Sangat hebat. Dua maksud berbeza tapi menepati kehendak ayat. Luar biasa. Wallahualam. Okay, Ustaz, Alhamdulillah ada grup lain dah tunggu Ustaz tu. Okay. Alhamdulillah Ustaz, walaupun masa kita terhad ni, tapi Alhamdulillah banyak sebenarnya yang kita dapat daripada perbahasan Ustaz hari ni. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa mandi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sarapan lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Kak Syida. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Jom kita breakfast ke dapur. Jom. Tengok apa yang patut. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih semua.